Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan duka cita kerana tidak dapat singgah di beberapa lokasi yang telah dirancang semasa program Kembara Kenali Borneo. Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara berkata, di Sabah, rombongan tidak dapat singgah di Menara Kayangan Lahad Datu dan Tagau, Sungai Moroli di Ranau. Di Sarawak pula, Seri Paduka Berdua tidak berkesempatan mengunjungi Tokong Yu Lung Sian NC di Sibu, Masjid Bandar Sri Aman dan Fort Alice di Sri Aman. Usaha mencetak dan mengedar 1 juta naskah Al-Quran ke seluruh dunia sebagai salah satu langkah memartabat Islam. Menurut Perdana Menteri, usaha itu juga berupaya mendidik dan memberikan penghayatan sebenar tentang Islam kepada seluruh masyarakat tanpa mengira agama. Malah insiden membakar Al-Quran di Sweden dan penentangan terhadap Islam adalah kerana kejahilan yang menebal. Tiada penemuan objek asing, bulu burung atau bahan lain pada komponen enjin pesawat yang terhempas dalam nahas di Elmina pada 17 Ogos lepas. Menurut laporan awal, Biro Siasatan Kemalangan Udara, selaput kipas enjin juga tidak memperlihatkan bukti pembebasan bilah seperti kemik atau lubang berdasarkan pemeriksaan visual. Selain itu, laporan turut menyebut tiada bukti ketidakupayaan atau faktor fisiologi yang menjejaskan prestasi kru penerbangan. Sementara itu, laporan akhir kemalangan udara di Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu itu dijangka selesai selewat-lewatnya Ogos tahun depan. Ia selaras dengan ICAO Annex 13 yang memperuntukkan tempoh 12 bulan daripada tarikh kemalangan tersebut untuk melengkapkan dokumen berkenaan. Laporan awal diterima Kementerian Pengangkutan hari ini. RM3 juta dana kandungan digital diperuntukkan khusus buat pemain industri kreatif Sabah dan Sarawak. Turut ditawarkan diskaun 20% untuk sewaan dan kemudahan fasiliti penggambaran di Finas selama 6 bulan bermula hari ini. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, inisiatif dilaksana bagi menggalakkan penerbitan kandungan kreatif berkualiti selain mewujudkan peluang kerja. Tiga sekeluarga termasuk bayi maut selepas terbabit kemalangan melibatkan sebuah MPV dan lori di Kemaman kira-kira pukul 2.05 petang di kilometer 154 Jalan Jerangau, Jabur. Ketua Polis Daerah Kemaman berkata, 3 penumpang MPV yang maut ialah Amir Hussein Muhammad, manakala 2 lagi anaknya meninggal dunia di hospital. Isteri kepada Amir Hussein yang juga pemandu MPV cedera parah, manakala seorang lagi anak mereka kritikal. Nahas berlaku apabila sebuah lori dipercayai mengalami masalah brek tidak sempat mengelak lalu merempuh bahagian kiri hadapan MPV terbabit. Di Jalan Johor Bahru, Seremban, 3 wanita warga emas maut manakala 11 termasuk 4 kanak-kanak cedera dalam kemalangan petang semalam. Kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Siasatan mendapati 3 kenderaan pacuan 4 roda cuba menukar lorong sebelum dilanggar dari belakang. Pelanggaran menyebabkan kereta itu terbabas di laluan bertentangan lalu melanggar kenderaan MPV yang dinaiki 10 mangsa. 2 maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan sebuah motosikal dan sebuah lori yang berlaku di Maludam, Sarawak selewat petang semalam. Ketua Polis Daerah Sri Aman DSP Matthew Mengki berkata, mangsa yang maut merupakan penunggang dan pembonceng motosikal dikenali sebagai Peng Billy, 26 tahun dan Syahzuan Abdul Rashid, 18 tahun. Seorang wanita warga emas di Subang Jaya kerugian RM3.83 juta selepas menjadi mangsa sindiket penipuan panggilan telefon. Ketua Polis Selangor berkata, pesara swasta berusia 70 tahun itu menerima panggilan telefon daripada suspek mengaku sebagai ejen insurans sebelum disambung kepada pihak mengaku polis. Mangsa sedar ditipu selepas mendapati akaun banknya hanya berbaki RM79.59.
Seorang kaki tangan Pertubuhan Peladang Kawasan Klang didenda RM17,000 atau penjara 9 bulan oleh Mahkamah Session. Ia selepas mengaku bersalah atas pertuduhan pilihan iaitu menggunakan invoice palsu sebuah syarikat sebagai tulen 5 tahun lepas. Hakim menjatuhkan hukuman itu selepas Muhammad Zamadi Muhammad Zain, 43 tahun, yang bertugas sebagai penolong pegawai Hal Ehwal Ekonomi PPK Klang menukar pengakuan kepada bersalah pada hari pertama pembincangan kes tersebut. Perbicaraan kes pecah amanah Datuk Seri Najib Tun Razak bersama bekas Ketua Setiausaha Perbelanjaan Tan Sri Muhammad Irwan Zirikar Abdullah membabitkan harta kerajaan RM6.6 bilion ditetapkan selama 30 hari bermula Jun dan Julai 2024. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi memohon tarikh perbicaraan untuk kes itu ditetapkan pada tahun hadapan. Perbicaraan bermula 4 Jun hingga 27 Jun dan 2 Julai hingga 31 Julai 2024. Perdana Menteri tidak menolak kemungkinan untuk memberi penjelasan berhubung kes melepas tanpa dibebaskan DNAA kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen. Ia sekaligus menoktahkan isu berkenaan yang berterusan dikritik di Dewan Rakyat. Angkatan Pertahanan Awam APM sedia menggerakkan hampir 11,000 pegawai dan anggota bagi menghadapi monsun Timur Laut. Kesiapsiagaan merangkumi pengurusan bencana meliputi pelbagai latihan pengoperasian di lapangan selain operasi menyelamat. Bagi menghadapi peralihan monsun Timur Laut, tidak lama lagi LKIM memberi jaminan bekalan ikan di seluruh negara tidak akan terputus. Pengerusinya berkata LKIM sudah merangka persiapan dengan mewujudkan pusat pengumpulan stok ikan yang bertujuan memastikan bekalan bahan mentah itu mencukupi. Pengguna di Negeri Sembilan diharap tidak membuat pembelian panik berikutan bekalan beras putih tempatan dalam pasaran adalah mencukupi. Pembelian panik boleh menyebabkan gangguan rantaian bekalan setempat. Pengguna dinasihatkan membeli beras tempatan mengikut keperluan dan 167 pemeriksaan di bawah Opjamin telah dibuat. Institut Integriti Malaysia IIM akan memberi sokongan kepada Kerajaan Sarawak bagi membudayakan integriti sekaligus menjadi negeri pertama mendukung usaha pemantapan integriti bersama IIM. Ketua Setiausaha Negara yakin ianya akan menjadi penggerak kepada negeri-negeri lain untuk mendukung usaha membentuk masyarakat yang berintegriti, terutamanya dalam konteks pembangunan negara. Ia memerlukan komitmen semua pihak termasuk individu, pemimpin dan keseluruhan institusi. Program TVET Tafiz akan terus diperkasa sebagai antara langkah mengurangkan kadar pengangguran. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia, ini kerana pelajar Tafiz juga perlu mendapat pendedahan kemahiran seperti sebagai nilai tambah potensi diri selain membantu membina tenaga mahir. Pembangunan sekolah usahawan di negara ini akan dibincang secara terperinci antara Suruhanjaya Koperasi Malaysia Angkasa dan Kementerian Pendidikan dalam tempoh terdekat. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pendedahan pelajar dalam bidang keusahawanan dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerjaan makan gaji dalam sektor awam dan swasta. Malah langkah berkenaan akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada generasi seterusnya. Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA, KKM mengesan 2 produk kosmetik yang didapati mengandungi racun berjadual boleh memudaratkan kesihatan pengguna. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan NPRA membatalkan notifikasi produk-produk kosmetik terlibat dan tidak dibenarkan dijual di Malaysia. Produk itu ialah Beauty Treatment Cream mengandungi hydroquine, catechine dan betamethasone 17 valerate, manakala Beauty Night Cream pula mempunyai mercury dan betamethasone 17 valerate. Jumlah kes demam denggi meningkat 360 kes atau 18.7% kepada 2,284 kes pada minggu epidemiologi ke-36. Ia adalah bagi tempoh 3 hingga 9 September berbanding 1,924 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan berkata 2 kematian akibat komplikasi demam denggi turut direkodkan pada minggu tersebut. Kumulatif kes demam denggi yang dicatat setakat ini ialah 82,400
kes berbanding 39,188 kes bagi tempoh sama pada tahun 2022, iaitu peningkatan 43,297 kes atau 110.5%. Setiap input dan cadangan berkaitan belanjawan 2024 diberi perhatian serius. Justru Timbalan Menteri Kewangan II mengalu-alukannya daripada pelbagai pihak yang boleh disalurkan menerusi dua kaedah. Kaedah tersebut ialah menerusi portal cadangan belanjawan 2024 dan secara bersemuka pada sesi dialog jelajah belanjawan 2024. Susulan sambutan yang menggalakkan tempoh mengumpul maklum balas berkaitan belanjawan 2024 melalui portal cadangan belanjawan 2024 dilanjutkan selama seminggu sehingga 22 September. Setakat ini, Kementerian Kewangan telah menerima lebih 9,500 maklum balas. Maklum balas yang diterima melalui semua platform tersebut meliputi bidang kelestarian ekonomi seperti pemeliharaan persekitaran, pendigitalan dan langkah-langkah memajukan industri sedia ada seperti industri kreatif dan pelancongan. Jabatan Audit Negara akan membantu Sarawak untuk memantapkan lagi prestasi pengurusan kewangan. Ketua Audit Negara berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Kuching. Pertemuan turut membincangkan pelbagai perkara termasuk kerjasama erat dan strategik antara Jabatan Audit Negara dan Kerajaan Negeri dalam aspek latihan, pengurusan kewangan dan prestasi. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS telah melepasi sasaran jualannya sebanyak 2.5 bilion ringgit setakat semalam. Ia menunjukkan peningkatan yang memberansangkan di sebalik ekonomi dunia yang berkembang sederhana. Industri halal dilihat mampu menyumbang pada peningkatan ekspor Malaysia secara keseluruhan. Ini dibantu oleh program penyumbaran antarabangsa INSP yang menggalakkan pertemuan antara pembeli antarabangsa dan pengekspor Malaysia. Lebuh Raya Koridor Gatri GCE dan Lebuh Raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh menjadi lebuh raya terbaru yang membolehkan penggunaan kad bank untuk bayaran tol. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pro Lintas, Datuk Muhammad Azlan Abdullah berkata, alternatif boleh digunakan pengguna kenderaan kelas 1 iaitu kereta. Kaedah berkenaan sebagai tambahan untuk cara pembayaran sedia ada seperti kad Touch and Go, Smart Tag dan RFID. 54.5 juta pelawat domestik dicatatkan bagi suku kedua tahun ini, peningkatan ketara 20% berbanding tempoh sama tahun lepas. Perbelanjaan pelancongan domestik pula meningkat 23.9% kepada 21.9 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Malaysia memaklumkan bagi tahun 2022, prestasi pelancongan domestik telah mempamerkan pertumbuhan positif. Perbelanjaan pelancongan berjumlah 64.1 bilion ringgit dengan merekodkan 171 juta ketibaan pelawat domestik. Selangor menjadi perintis kepada platform KPDN Spot Eye. Platform tersebut merupakan digitalisasi capaian maklumat dan informasi termasuk harga barangan keperluan dan kawalan untuk panduan kepada para pengguna. Pengarah KPDN Selangor, Muhammad Zuhairi Matredi berkata, 200 premis sehari termasuk kedai runcit disasar menyertai platform berkenaan di Selangor. Platform bakal diperluas ke seluruh negara. Pengguna hanya perlu mengimbas poster KPDN Spot Eye tersebut sebelum memasuki platform berkenaan. Angka kematian akibat banjir besar yang melanda derna di Libya meningkat kepada 11,300 orang dengan 11,000 lagi masih hilang. Kebanyakan mangsa yang hilang tertimbus di bawah lumpur, serpihan atau dihanyutkan ke laut. Situasi di Bandar Derna, sebuah bandar pelabuhan di timur Libya, amat teruk dengan jumlah korban dijangka terus meningkat. Komuniti antarabangsa terus meningkatkan usaha untuk memberikan bantuan. 2 maut dan 3 lagi diuji positif virus Nipah di Kerala, selatan India setakat Khamis. Manakala 77 orang telah dikenal pasti berisiko tinggi dijangkiti. Ujian saringan sedang buat manakala pakar mengumpul sampel dari kawasan hutan yang boleh menjadi titik panas untuk penyebaran virus. Pejabat awam, bangunan kerajaan, pusat pendidikan dan institusi agama ditutup di 9 kampung di daerah itu manakala pengangkutan awam digantung di kawasan berisiko.
Laluan utama di sepadan antara Pakistan dan Afghanistan dibuka semula pada Jumaat selepas lebih seminggu ditutup berikutan pergolakan berdarah. Ribuan orang dan lori perdagangan dibenarkan untuk meneruskan perjalanan selepas terperangkap di lintasan sepadan Tokham selama 10 hari. Pembukaan semula sepadan itu dibuat selepas Menteri Luar Afghanistan memberi jaminan kepada Islamabad bahawa pihaknya akan mengekang aktiviti militan. 350 migran ditemukan berhimpit dan mengalami dehidrasi dalam sebuah trailer di tenggara Mexico. Penemuan dibuat di sebuah pondok tol apabila anggota penguatkuasa mendengar jeritan dan ketukan dari belakang trailer tersebut. Migran termasuk kanak-kanak itu berasal dari Guatemala, Ecuador, Honduras dan El Salvador. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Fatil Hidayat Ghazali dan Fahatul Asyati Osman untuk paparan komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.